Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Nur Hashimah Hamzah, salah seorang lecturer di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational FPTV dan dalam bidang multimedia kreatif. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk model reka bentuk instruksional dalam pendidikan. Okey, kita pergi kepada level yang kedua dalam model ni, iaitu learning, di mana learning ataupun pembelajaran dalam level ini ianya bertujuan untuk mengukur berapa banyak pengetahuan ataupun kemahiran yang diperolehi oleh pengguna, iaitu pelajar lah, kalau contoh kita buat produk tu kepada pelajar selepas mereka menggunakan produk tersebut. Jadi contohnya kita menggunakan ujian ataupun kuis untuk kita nak nilai tahap kefahaman pelajar. Once bila kita agih kuis, agih soalan ujian, kita boleh mengukur tahap kefahaman mereka. Adakah mereka dapat menjawab dengan betul semua ataupun separuh ataupun langsung tak faham. Jadi dekat situlah kita boleh tahu adakah learning yang kita sampaikan tu tercapai ataupun tidak. Okey, level yang ketiga iaitu behavior ataupun tingkah laku, di mana dalam level ni ianya adalah bertujuan untuk menilai sama ada pembelajaran ni membawa kepada perubahan tingkah laku di tempat tersebut ataupun di kehidupan mereka. Contohnya bila once kita guna pakai produk tu, adakah ia memberi kebaikan ataupun ianya memberi keburukan. Contohnya kalau ianya memberi kebaikan, bila pelajar tu guna produk tersebut, dia boleh relatekan dengan kehidupan sebenar. Dia boleh menyelesaikan masalah mereka dan dia boleh mencapai tahap yang lebih tinggi. Itu kita nampaklah kebaikan daripada penggunaan produk tersebutlah. Kadang-kadang kita tak boleh expect kita punya produk tu memberi kebaikan kepada pengguna. Boleh jadi dia sebaliknya, memberi kesan buruk. Contohnya bila kita bagi produk tersebut, kita dapati pencapaian mereka moderate ataupun makin menurun. Jadi nampaklah keberkesanan produk yang kita hasilkan tu tidak mencapai lah. Dan bila pelajar tu guna, dia sukar untuk fahami, dia sukar untuk faham konsep yang ada dalam produk tersebut. Jadi dia menyulitkan lah, lagi menyukarkan lah, dan juga bila mereka guna ni take time lah untuk mereka faham, untuk mereka selesaikan. Jadi dia merumitkan lagi lah. Jadi dia nonsense lah kita teruskan. Itu maksudnya. Okey, pergi kepada level 4. Level 4 adalah result, di mana dalam result ni tujuannya kita nak menilai impak jangka panjang terhadap sesuatu organisasi ataupun terhadap pelajar. Contohnya, adakah bila produk ni dihasilkan, ia dapat meningkatkan prestasi, meningkatkan motivasi, meningkatkan apa-apa potensi mereka. Jadi kita nak tengok keberkesanannya lah. Contohnya kita nak tengok kesan pembelajaran daripada produk ni menyebabkan prestasi pelajar meningkat, keputusan peperiksaan makin memberansangkan, dan dia punya motivasi pun semakin meningkat. Jadi kita nampaklah dia punya result akhirnya adalah memberi impak yang tinggi lah. Jadi dalam impak ni dia adalah impak jangka pendek, impak jangka panjang. Jadi dalam model ni dia consider perkara 4 level ni lah. Okay. Okey, kita pergi kepada model yang ketiga yang saya akan terangkan, iaitu model Azure, di mana model Azure juga agak popular digunakan untuk pembangunan sesuatu produk pendidikan lah. Dalam model Azure ni dia ada 6 fasa, berbeza dengan model AD ada 5, dan dalam model Azure ni dia ada beberapa fasa, iaitu ada 6. Fasa yang pertama, analyze learner ataupun menganalisis pelajar, di mana dalam fasa ini sama macam AD model, di mana fasa analisis, kita sebagai pembangun, kita perlu kena pasti, kita perlu analisis latar belakang pelajar.
keperluan pelajar, ciri-ciri pelajar. Sekiranya kita punya produk tu kepada pelajar lah. Kalau produk kita kepada guru, kita perlu analisis latar belakang guru, ciri-ciri guru, kemahiran mereka. Jadi kita kena tahulah, kita kena kumpul maklumat mengenai latar belakang, keperluan, gaya pembelajaran dan sebagainya. Jadi dekat sinilah dalam fasa analisis ni, kita perlu menganalisis kumpulan responden yang terlibat, pengguna yang terlibat, dan kita perlu mengenal pasti gaya pembelajaran sebab berbeza, setiap orang ni dia berbeza gaya pembelajaran. Ada yang lebih kepada kinestetik, ada yang lebih kepada auditory, ada yang lebih kepada read dan sebagainya lah, dia berbeza. Okey, fasa seterusnya adalah state objektif. Iaitu menyatakan objektif, di mana dalam kita nak menghasilkan produk ni, kita perlu state awal, maksudnya kita dah menyatakan apa objektif pembelajaran yang perlu dicapai. Bila pelajar ni guna produk tersebut, kita dah tetapkan apa objektif pembelajaran yang boleh dicapai oleh pelajar, dan objektif tersebut mestilah objektif yang boleh diukur lah. Contohnya, kita menggunakan taksonomi Bloom. Contohnya, kita nak capai level pemahaman. So, kita punya kata kerjanya mestilah dapat mengukur pemahaman mereka lah. Kalau kita nak mengukur sampai mereka boleh aplikasi. Jadi, objektif yang kita nyatakan lah, mesti dapat mengukur aplikasi. Itu maksudnya. Contohnya, kita menyatakan bahawa pelajar akan dapat menyelesaikan masalah matematik dengan betul selepas mereka menggunakan produk tersebut. Itu contoh. Okey, pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu select methods, media and material, ataupun memilih kaedah, media dan juga bahan. So, bila kita guna Azure model, kita kena kenal pasti ataupun kita kena memilih kaedah pengajaran yang sesuai, dan kita perlu pilih apa media yang kita akan gunakan, apa alat yang kita akan gunakan, apa bahan pembelajaran yang kita akan gunakan. Contohnya, kalau kita nak menghasilkan sesuatu multimedia produk. Jadi kita dah kena tahu apa elemen-elemen multimedia yang kita nak masukkan dalam produk tersebut. Contohnya kita menggunakan teks, kita menggunakan grafik, animation, audio dan juga video untuk membantu proses PDP tersebutlah dengan lebih berkesan dan interaktif. Okey, pergi kepada fasa utilize materials ataupun menggunakan bahan, di mana dalam fasa ni kita perlu merancang bagaimana bahan yang kita pilih tu dan bagaimana kita nak gunakan dalam PDP lah, menggunakan pembangunan produk tersebut. Contohnya kita nak menyusun langkah penggunaan video ataupun bahan ABBM yang kita akan guna pakai lah. Contohnya kita perlu merancang, kita merencanakanlah penggunaan bahan tersebut, kita melaksanakan dan juga kita menilai effectiveness pada bahan tersebut. Okey, pergi kepada fasa yang seterusnya, iaitu required learner participation, iaitu melibatkan pelajar secara aktif. Once bila kita menggunakan model Azure, kita perlu memastikan atau kita perlu make sure pelajar yang guna produk tu, mereka akan belajar secara aktif. Okay? Di mana tujuannya adalah untuk memastikan pelajar ni terlibat secara aktif dalam proses PDP lah. Tujuannya untuk kita nak meningkatkan pelibatan pelajar. Contoh, kita buat game-based learning, permainan pembelajaran. Jadi permainan pembelajaran ni biasanya kita nak, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi pelajar lah. Bila mereka guna games, mereka akan seronok untuk belajar. Mereka akan tertarik. Mereka akan ada motivasi yang tinggi untuk teruskan pembelajaran. Itu tujuannya lah. Dan aktiviti yang kita hasilkan tu mestilah aktiviti yang interaktif, di mana kita nak make sure pembelajaran kita tu membolehkan pelajar ni belajar secara aktif. Okay? Okey, yang terakhir dalam fasa Azure, iaitu evaluate and revise, iaitu menilai dan juga mengubah suai, di mana dalam fasa ni kita perlu menilai keberkesanan kaedah, menilai keberkesanan bahan yang kita gunakan, dan kita perlu membuat perubahan jika perlu. Okey, jadi daripada feedback yang kita dapat, kita perlu
ubah suai lah. Dan contohnya kita nak mengubah suai bahan pembelajaran ni adalah daripada maklum balas, pakar dan juga pengguna. Pengguna ni terpulanglah kalau pengguna akhir dia adalah guru-guru lah, kalau pengguna akhir dia pelajar ataupun murid. Jadi kita kena tahu apa yang perlu ditambah baik berdasarkan komen, feedback mereka. Jadi kita perlu kena pasti keperluan untuk penilaian, kita perlu menilai keberkesanan, kita perlu kumpul maklum balas berdasarkan feedback pengguna, kita perlu analisis dan kita perlu ubah suai. Itu yang kita kena buat sekiranya kita guna Azure model. Okey, untuk model yang terakhir yang saya akan terangkan iaitu model CAM model ataupun model yang diperkenalkan oleh Morrison, Ross and Cam, di mana dalam model ini ianya adalah lebih fleksibel dan ianya memberi penekanan kepada reka bentuk instructional yang lebih holistik dan juga berpusatkan pelajar. Jadi kalau korang perasan, dia masih pakai konsep AD model di mana dalam fasa CAM model ni dia ada analisis, dia ada design, develop, implement dan juga evaluate. Cuma dia spesifik kepada beberapa fasa yang lebih menjurus kepada CAM model lah, iaitu yang pertama adalah pengkajian masalah dan analisis keperluan. Jadi ini biasanya untuk fasa analisis lah, di mana sebelum kita nak membangunkan produk, kita perlu kaji apa masalah yang kita nak cuba selesaikan. Barulah kita boleh clear apa masalah yang kita nak selesaikan, apa yang perlu dianalisis. Okay? Jadi bila kita dah dapat kenal pasti keperluan pelajar dan masalah yang dihadapi, kita akan cuba bantu selesaikan dengan produk tersebut. Okay? Contohnya kita menganalisis kesulitan pelajar dalam memahami topik yang kompleks. Kiranya contoh kita nak terangkan sesuatu mesin, kita tak dapat nak beri gambaran secara audio, kita terangkan pelajar susah nak faham. Jadi bila kita sediakan simulation, kita tunjuk keratan rentas pada mesin tersebut, kita tunjuk macam mana sesuatu mesin tersebut beroperasi. Jadi kita nak cuba bantu menyelesaikan masalah tersebut lah. Okay. Okey, fasa yang seterusnya dalam CAM model iaitu kita perlu menetapkan objektif pengajaran. Di mana dalam kita nak menetapkan objektif pembelajaran ni, make sure ianya adalah realistik dan ianya adalah sesuai dengan keperluan pelajar. Contohnya kita nak menetapkan hasil pembelajaran yang fokus kepada kemahiran praktikal. Yang tu kita dah kena state awal lah. Okay. Contohnya kita perlu memperhalusi objektif pembelajaran. Jadi kita kena tahu apa keperluan pelajar. Kena pasti keperluan pelajar. Kita nak fokus kepada apa? Kita nak fokus kepada teori ke praktikal? Dan kita perlu hasilkan ataupun tetapkan objektif yang realistik lah yang perlu dicapai. Barulah hasil pembelajaran yang kita harapkan tu ia lebih berkesan dan juga objektif tu tercapai.